Alhamdulillah kita dapat menyambung lagi kuliah 99 usul, iaitu usul ke-59 pada hari ini. Usul 59 ini sebenarnya dia berkait rapat dengan usul ke-58. Dengan sebab itu kena tengok juga di sana. Di setengah-setengah tempat tu dia lebih kurang. Kalau kita tengok kan, ini usul ke-58. Usul ke-58, riwayat-riwayat yang menyatakan larangan bersetubuh dengan kaifiat tertentu dan larangan bersetubuh pada masa-masa tertentu berserta akibat buruk daripadanya. Itu usul ke-58. Jadi usul ke-59 ini hadis-hadis yang menganjurkan supaya bersetubuh dalam keadaan tertutup aurat. Berselimut ke ataupun tudung apa ke, atau menampakkan, itulah cara terbaik. Bertutup, bertudung, berselimut itulah cara terbaik. Jika tidak, persetubuhan akan dikongsi oleh syaitan dan lain-lain ancaman. Kalau macam ni, tidak ada yang sahih ataupun hasan. Kalaupun ada, hanyalah hadis-hadis yang dhaif atau maudhu' sahaja. Di bawah ini dikemukakan 3 sahaja daripada contoh-contohnya. Jadi usul ke-59 ni saya rasa contoh pertamanya kita dah bincang sebelum ni kan? Tidak gitu ke ni? Saleh ada ke tidak? Minta maaf, saya tak ingat Maulana. Tak ingat Tidak, contoh bincang pertama dah mana? ada ke belum lagi? Macam mana Ibnul Qayyim? Baca dah ke tidak Ibnul Qayyim? Ni contoh pertama. Saya rasa sudah baca lah. Kau belum? Tak ingat? Baca dah mana? Baca dah ya? Sebab itu saya rasa macam sudah baca. Kita tak baca lagi yang kedua dah. Contoh yang kedua. Di sini. Contoh kedua. Betul ke di sini? Arsyad ada ke tidak? Betul ke tidak contoh kedua ni? Contoh pertama kita dah baca dah. Macam mana ni? Contoh pertama tu silap saya baca itu mana? Dah baca dah? Ada saya baca itu. Oh ya, itulah. Contoh yang kedua kita perlu baca lagi. Baik. Di bawah usul ke-59 ini kita tengok contoh kedua. An Abi Umamah qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman jalisun wa 'indahu imra'atun idh qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la ahsibukunna atau la ahsabukunna تخبرن بما يفعل بكن أزواجكن قالت إي والله بأبي وأمي يا رسول الله إنا لنفتخر بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلن ini tak kena bagi ni. Fala taf'alanna tu tak kena. Kena mati situ. Fala taf'alna.
Jamak muannas. فإن الله يمقت من يفعل ذلك. قال لها: إني لا أحسب إحداكن إذا أتاها زوجها ليكشفان عنهما اللحاف ينظر أحدهما إلى عورة صاحبه كأنهما حماران. قالت: إي والله بأبي وأمي إنا لنفعل ذلك. قال: فلا تفعلوا ذلك فإن الله يمقت على ذلك. Bermaksud daripada Abi Umamah, kata beliau, pernah pada suatu hari ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk dan di samping baginda ada seorang perempuan, tiba-tiba baginda berkata kepadanya, sesungguhnya aku percaya kamu menceritakan, yakni kepada orang lain, tentang apa-apa yang dilakukan oleh suami-suamimu terhadapmu. Jawab perempuan itu, ya demi Allah, aku tebus engkau, wahai Rasulullah, dengan ayah dan ibuku. Memang kami berbangga dengannya. Maka bersabdalah Rasulullah SAW, jangan dilakukan. Sesungguhnya Allah murka kepada orang yang melakukan demikian. Seterusnya Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya aku percaya kamu ketika didatangi suami, yakni ketika bersetubuh, dua-duanya tidak berselimut lagi, malah saling melihat aurat satu sama lain, macam keledai kedua-duanya. Kata perempuan itu, iya demi Allah, kutebus engkau dengan ayah dan ibuku, memang kami melakukan begitu. Kata Rasulullah SAW, jangan dilakukan begitu, kerana Allah murka kepada orang yang melakukannya. Ini contoh kedua, contoh kedua. Jadi dalam ni disebutkan kedua-dua tidak berselimut. Seolah-olahnya ketika bersetubuh itu berselimut itu dianjurkan dan bagus. Tidak baguslah. Kira-kiranya makruh lah kira-kiranya. Bahkan ada pun yang faham daripada hadis-hadis begini, dia campur-campur hadis umpama ini, lalu dia kata makruh. Mana mesti kena berselimut, bertudung, begitu. Jadi kenapa tu? Kerana tak boleh melihat aurat satu sama lain itu. Dia pergi ke situ. Tak boleh melihat aurat satu sama lain. Kalau melihat juga jadi macam mana? Adakah sampai ke peringkat haram? Ya, walaupun tidak ramai mengatakan sampai ke peringkat haram, tapi paling tidak ramai juga yang mengatakan makruh. Jadi sehingga diumpamakan dengan kaldai kedua-duanya. Sangat hina lah perbandingan itu. Dan disebutkan Allah murka kepada orang yang melakukannya. Allah murka. Jadi ini berat ni. Kalau macam tu dia tidak sekadar makruh saja, jadi haram kalau murka. Ini dosa besar. Kalau dosa besar dia tidak jadi makruh. Dia kena pergi kepada haram. Itu banyak berlaku timbul kemuskilan lah di situ. Baik. Rujukan. Ini antara rujukannya. Ni. Baik, komentar. Jadi saya nak sesiapa daripada kita baca. Silakan. Siapa nak baca? Saya baca. Siapa ni? Izzuddin. Izzuddin. Silakan Izzuddin. Yang pertama, boleh dikatakan hadis ini pada mulanya. Dengar tak mana? Dengar. Silakan. Boleh dikatakan hadis ini pada mulanya tersebut di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir At-Tabarani sahaja. Selepas itu barulah ia pergi ke dalam kitab-kitab lain. Puncanya tetap sama. Al-Mu'jam Kabir
karangan At-Tabarani. Di bawah ini adalah sanad At-Tabarani di dalam kitabnya itu. Teruskan baca. Wabihi qala haddatsana Yahya bin Ayyub qala Di sini ini ya, Izzuddin, kalau baca sanad hadis yang kita tak belajar, tak perlu sebut wabihi qala. Sebut haddatsana terus. Gitu ya. Haddatsana Yahya bin Ayyub qala haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala haddatsana Yahya bin Ayyub Akhbarana ya. Itu akhbarana. Akhbarana ya. Akhbarana Yahya bin Ayyub an Ubaidillah bin Zahrin an Ali bin Yazid an Al-Qasim an Abi Umamah qala. Ia mengandungi 3 orang perawi yang cukup bermasalah. Penulis telah menggaris bawahi nama-nama mereka yang berkenaan. Seperti itu, saya bubuh garis di bawah tu. Ubaidullah bin Zahar, Ali bin Yazid dan Al-Qasim. Ini 3 orang perawi yang bermasalah. Itulah hakikat hadis tadi. Itulah hakikat hadis tadi. Ni hadis ni. Ini matannya. Kalau kita tengok sanad, ini sanad. Jadi sanad ni mengandungi 3 orang berturut-turut. Teruskan. Al-Haisami menyebutkan nama seorang sahaja daripada mereka. Setelah mengemukakan hadis di atas, beliau berkata, hadis ini telah diriwayatkan oleh At-Tabarani. Di dalam sanadnya ada Ali bin Yazid, seorang perawi dhaif. Gitu saja dia sebut. Ringkas. Jadi kalau orang tengok itu saja kan, nampak tidaklah berat mana kan. Tapi kadang-kadang ulama-ulama yang mentakhrijkan hadis tu kadang-kadang dia tak sebut semua, dia sebut satu saja begitu kan. Teruskan. Perawi di dalam sanad At-Tabarani yang dikemukakan di atas bukan perawi dhaif biasa. Malah para ulama rijal mendedahkan perihal mereka lebih daripada apa yang disebutkan oleh Al-Haisami itu, menyebabkan hadis itu layak sekali dihukum sebagai maudhu'. Ubaidillah bin Zahar adalah seorang perawi matruk seperti gurunya juga, Ali bin Yazid. Dia meriwayatkan hadis-hadis maudhu' daripada perawi-perawi yang kuat-kuat. Apabila dia meriwayatkan daripada Ali bin Yazid, tentulah dibawanya bersama malapetaka. Dan apabila terkumpul dalam sanad sesuatu hadis Ubaidullah bin Zahar, Ali bin Yazid dan Al-Qasim Abdul Rahman, tentulah ia merupakan hasil rekaan mereka. Demikianlah kata Ibn Hibban. Jadi itu ceritanya. Jadi ini bukan main-main ni. Bukan dhaif-dhaif biasa ni, tidak ni. Tapi begini keadaan. Itu yang disebutkan oleh Ibn Hibban. Jadi jelaslah dalam sanad ni 3 orang tu terkumpul. Bila terkumpul, malapetaka lah. Baik, teruskan. Keempat. Yang ketiga. Oleh kerana hadis contoh kedua ini juga. Yang ketiga. Okay. Oleh kerana hadis contoh kedua ini juga bercanggah dengan Al-Quran dan hadis-hadis sahih yang telah disebutkan sebelum ini, maka ia tertolak dan tidak boleh dijadikan panduan dalam menentukan hukum berbogel ketika bersetubuh. Jadi maknanya dipanggil hadis ini mungkar. Hadis ini mungkar sebab bercanggah dengan hadis-hadis lain yang sahih. Bukan sekadar bercanggah dengan hadis yang sahih, bercanggah dengan Quran. Bercanggah dengan Al-Quran. Itu ketika kita bincangkan contoh yang pertama dah sebut dah. Teruskan. Keempat.
Apabila dalam sesuatu hadis disebut ancaman berupa kemurkaan Allah terhadap apa-apa perbuatan manusia, maka ia menunjukkan perbuatan itu berdosa besar dan haram dilakukan. Sedangkan hadis dhaif pun tidak boleh dijadikan dalil untuk mengharam atau memakruhkan sesuatu perbuatan, apalagi hadis maudhu'. Itu ceritanya. Tetapi kalau kita baca kitab-kitab fiqh kan, dia sebut makruh. Jadi kalau kita perhatikan makruh tu daripada mana dia ambil? Kalau kita perhati semua hadis-hadis ni semua tak boleh. Tak boleh dijadikan sandaran dan alasan untuk mengemukakan sesuatu hukum. Jadi bila begitu, ia kekal dengan keharusan lah. Harus. Nak buat begitu. Boleh tidak buat begitu pun tak jadi masalah, harus. Tidak kata lebih baik, lebih warak, lebih apa, nak jadi hukum begitu tak boleh. Tak boleh sama sekali. Sebabnya hadis, kalau kata hadis dhaif, kita terima dhaif, tak boleh. Baik, teruskan. Yang kelima. Yang kelima, bahagian pertama hadis contoh kedua di atas masih boleh diterima, iaitu sesungguhnya aku percaya kamu menceritakan kepada orang lain tentang apa-apa yang dilakukan oleh suami-suamimu terhadapmu. Jawab perempuan itu, ya, demi Allah, ku tebus engkau, wahai Rasulullah, dengan ayah dan ibuku. Memang kami berbangga dengannya. Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan dilakukan. Sesungguhnya Allah murka kepada orang yang melakukan demikian. Ini kerana rahsia hubungan sulit antara suami isteri tidak sepatutnya disebarkan kepada orang-orang lain, kecuali dalam kes-kes mahkamah yang tidak dapat didedahkan di hadapan hakim. Tidak dapat tidak. Yang tidak dapat tidak didedahkan di hadapan hakim. Adapun mendedahkan kepada orang-orang yang tidak berkenaan, apalagi berbangga dengannya, maka itu bercanggah adab dan kesopanan Islam. Bercanggah denganlah sepatutnya. Maka itu bercanggah dengan adab dan kesopanan Islam. Maknanya bahagi yang pertama hadis tu kita boleh bahagi kepada dua. Kalau bahagi yang pertama tu okey lagi, tak apa lagi. Dengan sebab itu hadis maudhu' ni pun dia tidak semua bahagiannya yang bercanggahnya. Ada kalanya sebahagian sahaja yang bercanggah. Ada kalanya semua sekali. Jadi itu kita kena tengoklah, kena analisa lah. Kalau kita tengok di sini sekadar bahagian yang pertama tu masih okey lagi, boleh lagi. Tapi apabila dia ada bahagian yang kedua, teruskan. Yang menjadi masalahnya ialah bahagian kedua hadis tersebut bermula dari sabda baginda Rasulullah, sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, Sesungguhnya aku percaya kamu ketika datangi suami, yakni bersetubuh, dua-duanya tidak berselimut lagi, maka saling melihat aurat satu sama lain. Malah saling melihat aurat satu sama lain, macam keledai kedua-duanya. Kata perempuan itu, ya, demi Allah, ku tebus engkau dengan ayah dan ibuku. Memang kami melakukan begitu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan dilakukan begitu kerana Allah murka kepada orang yang melakukannya. Sebabnya ialah kerana bercanggahnya dengan sekian banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jauh lebih kuat daripadanya. Jadi ini masalah hadis itu. Lepas tu dia bercanggah dengan hadis, bercanggah dengan Quran. Dia tak boleh. Tak boleh kalau begitu. Itu kaedahnya. Teruskan. Keenam, salah satu unsur nakarah yang terdapat di dalam hadis itu ialah terlalu terbukanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan wanita bukan mahramnya dalam soal-soal seksual. Ia adalah sesuatu hal yang tidak
akan anda temui di dalam hadis-hadis sahih. Untuk menjelaskan perkara-perkara seperti itu, Nabi SAW biasanya menjadikan isteri-isterinya sebagai perantara. Baginda secara langsung tidak akan bercakap tentangnya. Apalagi jika diingat salah satu sifat yang disebut-sebut dalam hadis yang sahih bahawa Baginda SAW adalah seorang yang sangat pemalu, lebih pemalu lagi daripada anak dara sunti. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Kana Nabi SAW ashadda haya'un minal azra'i." Ashadda haya'an minal azra'i fi khidriha fa iza ra'a syai'an yakrahuhu arafnahu fi wajhihi. Bermaksud, Nabi SAW lebih pemalu daripada anak dara sunti di balik tabirnya. Apabila baginda nampak sesuatu hal yang tidak disukainya, kami dapat mengesan perasaan tidak suka baginda pada wajahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu. Tiba-tiba ni dia cerita ni macam relax. Relax. Lepas tu kalau kita nak ambil kira dari sudut bahasanya memang rapuh lah. Memang bukan begitu sifat hadis sahih tu. Memang bukan begitu. Kalau kita perhatikan kan, cuba tengok ni. Cuba tengok ni. Ni kalau kita nak tengok dari sudut, kita nak kritik dari sudut bahasa lah, tapi saya tak sebut. Kalau nak sebut, ini la ahsabukunna yauman jalisun wa indahum ra'atun. Dia tidak kata Nabi pada suatu hari sedang duduk dekat Nabi itu ada beberapa orang perempuan. Tidak, ada seorang perempuan saja. Wa indahu imra'atun. Tiba-tiba macam mana di sini dia guna jamak muannas? Tukhbirna ini jamak muannas untuk fi'il mudhari, untuk jamak muannas. Yaf'alu bikunna azwajakunna. Qalat, perempuan tu, seorang perempuan tu jawab, seorang saja ada tu. Macam mana Nabi SAW boleh duduk dekat seorang perempuan? Begitu. Ketika sahabat ni dia kata dia pergi, Rasulullah duduk dengan seorang perempuan. Macam mana? Itu suatu perkara yang tak munasabah lah. Tak munasabah. Lepas tu cuba tengok sini. Fala taf'alu. Ini untuk jamak muzakkar. Macam mana dia tujukan kepada orang perempuan? Patutnya fala taf'alna. Macam ni. Macam ni. Ini dari sudut bahasa lah. Kalau kita nak kritik dari sudut bahasa. Tapi semua ni saya tak sentuh. Kalau kita nak sentuh, banyak lah. Selain daripada sanad itu. Dari segi perkataan-perkataan yang diguna tu pun nampak lemah. Nabi SAW kalau dia bercakap, kalau hadis sahih bukan begitu sifatnya. Dia kuat. Kuat. Ini unsur nakarah. Unsur percanggahannya dengan hadis yang lebih sahih daripada itu, maksud unsur nakarah. Unsur nakarah mana unsur yang mana bercanggah kandungannya itu dengan hadis sahih, hadis yang lebih kuat daripadanya. Dan ia sendiri adalah dhaif. Ini kan paling rendah kita kata hadis ini dhaif lah. Bila hadis dhaif bercanggah dengan hadis sahih lebih kuat daripadanya, hadis itu dipanggil mungkar. Ada unsur nakarah. Jadi salah satu unsur nakarahnya apa? Ialah Nabi bercakap dengan wanita bukan mahramnya secara terlalu terbuka dalam soal-soal seksual. Ini tidak kita temui di dalam hadis-hadis yang sahih. Itu benda cara kita nak menilai itu. Jadi itulah peranan adanya ramai isteri Rasulullah SAW ni untuk menghadapi keadaan-keadaan macam ni. Dia biasanya kalau benda-benda begini, isteri dia tu yang menjadi perantara. Tapi di sini tidak, dia direct saja. Direct saja.
Jadi dah bercanggah itu dengan sekian banyak hadis lain tak ada begitu. Lepas tu ini sifat Nabi bercanggah dengan sifat Nabi. Beginikah cara orang yang pemalu yang disebutkan seperti anak darah sunti, lebih lagi daripada anak darah sunti itu di dalam hadis ni Abu Sa'id Al-Khudri, ashadda haya'an minal adra fi khidriha. Ni sifat Nabi. Lebih pemalu lagi. Dan muka dia tu mudah berubah. Kalau benda dia tak suka, nampak tu muka dia. Sama juga kalau dia nak marah, kalau dia tak suka, dia nampak di muka dia tu. Teruskan. Ketujuh. Salah satu unsur nakarah yang terdapat di dalamnya ialah pasangan suami isteri yang tidak berselimut ketika bersetubuh dan saling melihat aurat satu sama lain diumpamakan dengan keldai. Mereka dikatakan seperti keldai. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengumpamakan mereka begitu kalau Allah di dalam Al-Qurannya dan baginda sendiri berdasarkan hadis-hadis yang sahih membenarkannya. Jadi tak ada makna kalau Allah SWT dan dia sendiri memang membenarkan. Kenapa pula dia nak kata macam keldai itu? Itu unsur nakarah namanya. Kalau macam tu ada unsur nakarah. Ada unsur percanggahan lah. Percanggahan dengan Al-Quran. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ini kita telah kemukakan sebelum ini. Orang-orang yang beriman itu, yang benar-benar beriman itu apa sifatnya? Yang menjaga faraj mereka. Yang kemaluan mereka. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka. Apa makna jaga kemaluan itu? Makna bukan sekadar gunakan dengan cara salah, berzina, bukan sekadar itu. Mana dilihat, itu pun kena jaga juga. Jangan sampai dilihat oleh orang. Tapi kalau isteri itu kecuali. Dan kalau kecuali, Tuhan sudah kecuali. Kenapa pula kita kata seperti keledai? Maknanya boleh. Ada kebenaran di situ. Begitu juga kalau kita tengok hadis-hadis. Begitulah. Kemudian contoh ketiga. An Aisyah qalat, ma nazartu ila farjin Nabi sallallahu alaihi wasallam qattu. Atau ma ra'aitu farjan Nabi sallallahu alaihi wasallam qattu. Bermaksud kata Aisyah, tidak pernah sama sekali aku melihat kemaluan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang panjang ni pasal ni ma nazartu ila perkataan ini, ataupun syak perawi ni ma ra'aitu farja. Maksud dia sama. Aku tidak pernah melihat, aku tidak pernah memandang. Sama lebih kurangnya. Lebih kurang saja. Jadi hadis-hadis ini masyhur di dalam kitab-kitab. Hadis pun ada, tapi dengan sebab itulah ramai yang terkeliru. Sehingga setengah-setengah ulama tu menyimpulkan hadis-hadis ini kita campur-campur semua jadi kuat sikit, kita boleh ambil hukum daripadanya. Apa hukumnya? Makruh. Bila Nabi, Aisyah kata dia tidak pernah, dalam riwayat yang lain kata Nabi pun tak pernah. Tengok kemaluannya. Maknanya itulah yang terbaik. Contoh terbaik. Kalau terbaik tidak begitu, kenapa sampai begitu sekali? Ya, kalau hadis itu sahih betul, tetapi masalahnya ia tidak sahih, walaupun terdapat di dalam kitab-kitab hadis yang besar dalam di kalangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contohnya kita tengok ni, dalam Musnad Ahmad ada, dalam Sunan Ibnu Majah ada, dalam Musnad Ibnu Rahawai ada, Musannaf Ibnu Abi Syaibah ada, dalam Tirmizi, Syama'il Muhammadiyah, Syama'il Tirmizi pun ada, Baihaqi dalam Sunan Kubra pun ada. Ini banyak, ini kitab-kitab penting, kitab-kitab hadis. Tapi
tujuan kita kemukakan benda-benda macam ni ialah nak bincangkan, nak bincangkan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab-kitab kita lah. Jadi tidak semestinya ada di dalam sesebuah kitab tu mana menjamin semuanya sahih ataupun hasan. Tidak dhaif dah kalau ada dalam kitab ni, bukan begitu. Kalau kita nak kata begitu pun paling-paling kuat Bukhari dan Muslim, bolehlah kata begitu. Itu pun seperti kita sudah sedia maklum, banyak juga dipertikaikan. Tapi kalaulah nak kata juga begitu, dua kitab tu atau Muwatta Imam Malik, bolehlah. Paling tidak, paling tinggi pun kita nak kata begitu, itu kitabnya. Tapi bukan kitab-kitab ini. Baik, sekarang ni saya nak orang lain baca lah pula. Silakan, siapa nak baca? Silakan. Siapa nak baca ni? Silakan, jangan buang masa. Bertukar-tukar kita baca, baru tak penat. Siapa? Senyap semua ni. Dengar ke tidak ni? Ya, dengar. Dengar. Siapa ni? Saleh. Saleh. Ya. Saleh dah tadi, kalau boleh orang lain lah pula. Okey, Maulana. Siapa pula? Arsyad Maulana. Arsyad, sihat ke Arsyad? Alhamdulillah, macam tu lah. Sila baca. Daripada mana komentar Maulana? Ya, komentar satu. Bismillah. Komentar satu. Sanad hadis yang dikemukakan sebagai contoh ketiga di atas adalah seperti berikut. Qala hadatsana Abu Bakrin ibnu Abi Syaibah hadatsana Waqi'. Qala hadatsana Waqi'an Sufyan an Mansur an Musa ibnu Abdullah ibnu Yazid an Maula Aisyah qalat setelah ibnu jadi ini sanad. Jadi hadis tadi ni kan, ini sanad. Lepas tu teruskan. Setelah Ibnu Majah mengemukakan hadis tersebut dengan sanad ini, beliau berkata, kata Abu Bakar, iaitu Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Abu Nuaim, selalu menyebut daripada seorang hamba perempuan bebasan Maula Aisyah. Jadi cuba kita tengok sini, ni Maulan. Ini yang saya garis ni. Ni an Maulan li Aisyah. Maulan lain, Maula lain. Jadi ni Waqi' yang meriwayatkan daripada Sufyan ni, dia riwayatkan Maulan, yang ni hamba lelaki bebasan Aisyah. Kalau Abu Nuaim, dia meriwayatkan daripada Sufyan Maula, mana seorang hamba bebasan, hamba perempuan yang dimerdekakan oleh Aisyah. Itu maksudnya, itu beza. Jadi Ibnu Majah selepas mengemukakan hadis di atas, dia sebut ini. Jadi dia sebut tu kepada orang yang tidak belajar, nampak macam tak adalah guna sangat. Tidak, besar guna dia tu, dia sebut tu. Dia nak cerita ada perbezaan tu antara perawi. Silakan lagi. Teruskan. Sebabnya ialah sanad Ibnu Majah di atas menyebut seorang hamba lelaki bebasan Maula Aisyah, bukan seorang hamba perempuan bebasan Maulat Aisyah. Maksudnya ialah sambung mana? Sila. Teruskan. Maksudnya ialah Waqi' meriwayatkan daripada Sufyan dengan lafaz an Maula la Aisyah an Aisyah. Sementara Ibnu Nuaim Al-Fad bin Dukaim pula meriwayatkan daripada Sufyan dengan lafaz an Maulat la Aisyah.
Ini menunjukkan dua orang perawi daripada Sufyan berbeza dalam menyebutkan perawi daripada Aisyah. Seorang daripadanya menyebutkan ia lelaki. Seorang lagi pula menyebutkan ia perempuan. Bagaimanapun kedua-duanya tetap tidak menyebutkan dengan jelas siapa nama hamba lelaki atau hamba perempuan bebasan Aisyah itu. Maka perawi yang tidak disebut namanya itu dianggap majhul. Tidak diketahui siapa sebenarnya dia. Akibatnya hadis itu dihukum daif oleh para ulama hadis. Begitulah. Masing-masing daripada jadi itu orang panggil perawinya majhul. Bila majhul, ini hadis itu jadi daif lah. Sebab itu ulama hadis hukum daif hadis ni. Teruskan. Masing-masing daripada Waqi' dan Abu Nu'aim mempunyai mutabik sehingga tidak dapat ditarjihkan mana-mana satu daripada dua sanad tersebut. Ringkasnya, ilat sanad hadis itu terletak pada jahalah perawinya. Sama ada ia lelaki atau perempuan. Selain itu, namanya pun tidak dapat diketahui. Jadi kita tidak dapat pastikan perawi ini sebenarnya lelaki atau perempuan. Itu satu. Lepas tu, kalau kita katalah perempuan, apa namanya? Jadi ini perawi yang meriwayatkan daripada Aisyah ni, dia bukan sahabat. Dia tabi'i. Bila tabi'i kita kena persoalkan. Jadi segala hukum di dalam ilmu rijal ni dia berlaku daripada tabi'i, bukan sahabat. Sahabat tak apa. Kalau tak tahu nama sahabat pun tak apa, pasti sahabat yang sebut. Okey, tak apa. Tapi ini kita tak tahu nama tabi'in. Ini tak boleh. Sebab tabi'in tidak semuanya bagus. Sebab itulah di dalam Quran selalu sebut, dalam hadis pun dia sebut kalau dalam Quran walladzina tabauhum bi ihsan was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin, sahabat-sahabat muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikut mereka dengan baik. Bi ihsan itu dia ada. Sebab apa? Sebab tidak semestinya kalangan tabi'in itu semuanya baik. Cuma secara umumnya mereka itu ramai lebih yang baik lah. Tetapi nak kata semua baik, tidak. Sebab itu perlu kita tahu kalau di peringkat tabi'in ini siapa orangnya. Kalau selagi tak tahu, akan dihukum hadis itu sebagai hadis dhaif. Begitu kaedahnya. Teruskan. Antara 6 kitab utama hadis, hadis contoh ketiga itu hanya terdapat di dalam Sunan Ibnu Majah sahaja. Ia merupakan hadis yang sangat-sangat daif. Jadi sekejap. Nombor 2, kalau di dalam kitab sekejap Arsyad, sekejap. Kalau di dalam kitab-kitab 6 kitab utama hadis tu, Sunan Sittah tu, ini ada dalam Ibnu Majah saja. Tadi ada dalam Musnad Ahmad, ada dalam itu lain. Kalau dalam 6 kitab utama yang orang buat belajar, adanya hanya di dalam Ibnu Majah saja. Gitu ceritanya, adanya di dalam Ibnu Majah saja. Baik, sekarang ni kita nak tengok. Sekarang ni kita nak tengok contohnya. Ma nazartu. Jom kita ambil contohnya. Ma nazartu ila. Kita tengok Syamilah. Ni kita tengok. Ini hanya ada di dalam ni kan, banyak ni kitab ni, tapi tidak Sunan Sittah. Daripada Sunan Sittah tu ada dalam Ibnu Majah saja. Itu pun kalau kita tengok macam mana komentar pensyarah hadis, pensyarah kitab inilah Sunan Ibnu Majah ni, kita boleh tengok, boleh dapat tahu apa kedudukannya. Jadi ini merupakan hadis yang sangat-sangat dhaif. Cuba kita tengok sini. Ini dalam Musnad Ahmad ada.
di dalam Musnad Ahmad. Baik, kita tengok ada ta'liq ni. Ni Musnad Ahmad ni kalau kita tengok ni yang ditahqiq oleh Syuaib Al-Arnaud dan rakan-rakannya, Adil Mursyid wa akharun dan lain-lain lagi. Di bawah seliaan ni Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki. Kalau kita tengok di sini, cuba tengok. Nombor 1. Isnaduhu dha'if. Li'ibhamir rawi an Aisyah. Sanadnya dha'if. Kerana nama perawi itu samar, tak jelas. Perawi daripada Aisyah. Maulan. An maulan li Aisyah. Daripada seorang hamba lelaki bebasan ataupun yang dimerdekakan oleh Aisyah. Jadi tidak jelas siapa tu. Khilaf pula para ulama tentangnya. Adakah ia maulan li Aisyah atau maulatul li Aisyah? Hamba lelaki ke hamba perempuan? Khilaf pula. Sebagaimana dalam setengah-setengah saluran sanadnya dia sebut maulatun an maulatin li Aisyah. Jadi hamba perempuan. Wa min thamma la tamilu an-nafs ila ma qalahu al-Hafiz fil atraf. La'allahu Abu Amar Zakwan. Mungkin ini Abu Amar Zakwan. Tak boleh kata dia. Jadi, tapi perawi-perawinya yang lain adalah perawi-perawi thiqat, perawi-perawi hadis sahih. Lepas tu dia sebut selain daripada Imam Ahmad, Ibnu Sa'ad ni sebut, Tirmizi dalam Syama'il ini, Ibnu Majah ini, melalui saluran Waqi' tadi. Sanad macam gini. Ada Ibnu Abi Syaibah daripada Waqi' juga, tetapi disebut maulatin li Aisyah, berbeza padahal daripada orang yang sama. Ni semua ni. Gitulah. Itu kalau kita ambil satu, kalau kita ambil banyak lagi, saya nak kemukakan contohlah, sekadar contoh. Ini sama. 374. Ini sanad, dia kemukakan sanad. Lam aqif alaih wa fi isnadihi mubham. Ini orang yang sama, tak jelas siapa namanya. Ada dalam sanad dia. Dia tak sebut. Sekejap kita tengok. Jadi begitulah. Dan hadis ini adalah sangat-sangat dhaif. Kita kata satu tempat saja tu yang jadi masalahnya. Kenapa jadi sangat-sangat dhaif? Mungkinlah kita berkata begitu. Yang tak jelas ni maulat ke atau maula. Ikutlah lelaki ke perempuan tapi nama dia tak jelas. Itu saja masalahnya. Di sini. Tetapi adakah hadis ini jadi sangat dhaif dengan sebab itu? Jadi sangat dhaif tu mari daripada mana? Itu yang saya nak jelaskan tu. Yang saya cuba cari tadi. Cuba tengok ni. Ia merupakan hadis yang sangat-sangat dhaif. Lambat ni. Sekejap saya ringkaskan. Yang ni saja. Cari dalam yang ni saja. Cepat sikit.
Sebabnya ia bercanggah dengan hadis yang lain. Hadis sahih yang lebih kuat daripadanya. Satu, ia bercanggah dengan Quran. Ini nak menjadikan sesuatu hadis itu dhaif jiddan, dia tidak semata-mata perawinya ada beberapa orang yang dhaif, tak mesti begitu. Kalau perawinya seorang sahaja dhaif, kita boleh juga kata hadis itu dhaif jiddan. Dan ulama menganggap dhaif jiddan itu apa sebab? Bukan kerana perawi dia seorang saja, dan itu pun tak jelas dia tu mereka hadis ke tidak, tak jelas. Kenapa jadi dhaif sangat? Dia kena tengok sudut lain pula. Iaitu apabila ia bercanggah dengan Quran, dia boleh jadi dhaif sangat. Canggah dengan hadis pula. Itu besar tu, hujah yang besar tu, Quran dengan hadis tu. Bila bercanggah, itu dia jadi dhaif jiddan. Dhaif jiddan tu bukan sahaja dilihat dari sudut sanadnya, tapi dilihat dari sudut kandungannya itu. Di sudut kandungannya itu. Sebab kandungannya menampakkan tak boleh lah, tak elok lah. Begitu. Sebab saya tak simpan je. Di sini. Di sini ada. Sekejap. Inilah hadisnya. Inilah hadis. Ini apa ni, Syarah Ibnu Majah. Syarah Ibnu Majah oleh orang yang semasa ni sangat alim. Ni Muhammad Amin bin Abdullah ni, Al-Ethiopi ni. Dia buat Syarah Ibnu Majah. Ni 26 jilid. Syarah Ibnu Majah. Baik, dia sebut apa? Cuba tengok. Jadi dia bawakan hadis Ibnu Majah ni kemukakan hadis Aisyah sebenarnya untuk istiqnas, bukan untuk dalil, sebab dalil tidak layak dijadikan dalil. Dia kata wa hadza sanad min subaiyatihi wa hukmuhu ad-dha'f lianna fi sanadihi majhulan, iaitu maula Aisyah itu majhul. Lepas tu dia tengok qalat Aisyah ma nazartu atau qalat ma ra'aitu. Tak apalah itu. Wa hadzal hadis mimman farada bihi Ibnu Majah. Hadis ini termasuk dalam hadis yang Ibnu Majah sahaja meriwayatkannya. Mana di kalangan pengarang-pengarang 6 kitab utama hadis itu Ibnu Majah saja. Darjatnya dhaifun jiddan, dhaif jiddan hadisnya. Sebab sanad dia tu dhaif. Jadi apa tujuan Imam Ibnu Majah kemukakan? Istiqnas. Bukan sebagai dalil dia, sebagai istiqnas. Dipanggil istiqnas. Sebagai apa kita kata, sokongan gitu lah, sebagai bukan dalil utama. Fahuwa dhaifus sanad wal matni. Hadis ini dhaif sanad dan matannya. Dhaif sanad dan matannya ini dhaif sanad. Jadi kalau kita tengok dari sudut sanad, satu saja yang bermasalah.
Tetapi kita tak tengok dari sudut sanad saja, kita tengok juga dari sudut matan dia yang bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sebab itulah dikatakan dhaif jiddan. Di tempat yang lain, pengarang yang sama menyebut dhaif jiddan kata dia. Maknanya dhaif sangat jugalah gitu. Itu benda yang kita kena faham ya. Apabila kita melihat hukuman terhadap sesuatu hadis yang diberikan oleh seseorang ulama hadis, bila dikata dhaif sangat tu dari sudut mana? Adakah tengok dari sudut sanad saja? Tidak. Tidak begitu. Teruskan. Arsyad baca. Nombor 2, At-Tabarani di dalam Al-Mu'jam As-Saghir dan Al-Mu'jamu Al-Awsat mengemukakan hadis yang lebih kurang sama maksudnya dengan hadis contoh ketiga itu. Tetapi sanadnya berlainan sama sekali. Lihat hadis berkenaan bersama sanadnya di bawah ini. Qala hadatsana Ahmad bin Zakaria Syazanul Basri qala hadatsana Barakatu ibnu Muhammadin Halabi qala hadatsana Yusuf ibnu Asbati qala hadatsana Asbatin qala hadatsani Sufyan Thawri an Muhammadin ibnu Juhadah an Muhammad ibni Juhadata an Qatadah an Anas bin Malik an Aisyah qalat ma ra'aitu awrata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulillah wasallamu qatu. Bermaksud, kata Aisyah, tidak pernah sama sekali aku melihat aurat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengemukakannya, At-Tabarani berkata, lam yarawhi anis Thawri illa Yusuf ibn Asbatin tafarrada bihi barakatu ibn Muhammadin. Begini. Lam yarwihi 'ani Thawri illa Yusuf bin Asbat. Tafarrada bihi barakatu ibn Muhammad. Okey, tak apa baca terjemahannya. Iaitu tidak ada orang yang meriwayatkannya daripada As-Thawri kecuali Yusuf bin Asbat. Barakah bin Muhammad bersendirian dalam meriwayatkannya. Jadi nampak dia sebut gitu je, ringkas itu. Tapi ada maksud dia. Ada begitu cara pengarang-pengarang kita hadis ni. Kalau kita tak tahu cara dia, nampak macam ringan, tak ada apa-apa sangat. Dia sebut dah ni. Inilah dia panggil komentar pengarang. Komentar pengarang. Jadi itu sudah ada makna dia. Cuma orang-orang yang tidak belajar dia tak jelas lah nampak. Teruskan. Arsyad ini baca ni. Terus kemudian kemudian datanglah orang-orang lain yang meriwayatkannya dengan sanad At-Tabarani itu. Antaranya Ibnu Nu'aim di dalam Hilyatul Awliya. Abu Nu'aim di dalam Hilyatul Awliya. Juzuk ke-8 muka surat 347. Dan Al-Khatib di dalam Tarikh Baghdadnya. Itu juzuk 1 muka surat 225. Sanad At-Tabarani ini jauh lebih teruk daripada sanad hadis contoh ketiga.
kerana di dalamnya terdapat barakah. Seorang perawi berdusta besar dan pereka hadis. Kerananya hadis itu dihukum maudhu' dan oleh para ulama hadis. Ad-Daruqutni berkata, Barakah bin Muhammad pendusta besar. Dia pereka hadis. Al-Hakim berkata, dia meriwayatkan hadis-hadis maudhu'. Ibnu Adi pula berkata, semua hadisnya karut. Jadi itulah cerita. Tak boleh pakai. Walaupun lafaz dia terlebih kurang dekat-dekat lah sama. Tapi tak boleh. Jadi kalau hadis macam ni, kita tak boleh kata, oh dengan adanya banyak hadis yang menguatkan satu sama lain. Ya taqawwa ba'duhu ba'da, tak boleh. Tak boleh kata begitu. Dia tidak jadi kuat. Sebab apa? Hadis-hadis yang teruk macam ni tidak boleh menguatkan yang lain. Yang boleh menguatkan ini kalau dhaifnya tidak kuat. Lepas tu ada pula yang lebih kuat daripada yang kurang-kurang ada satu yang hasan ke, boleh tahan dah. Ni tidak begitu. Teruskan. Yang ketiga. Yang ketiga, terdapat satu lagi hadis yang kononnya diriwayatkan oleh Aisyah berhubung dengan perkara ini. Ia lebih jelas daripada yang lain-lain. Banyak juga kitab-kitab fiqh dan kitab-kitab syarah hadis memuatkannya. Sebagai contoh, lihat kitab Mirqat Al-Mafatij, Syarh Mishkat Al-Mashhabih, juzuk 7 muka surat Al-Mashabih, juzuk 7 muka Mashabih, juzuk 7 Mashabih, juzuk 7 muka surat 2831. Al-Mughni karangan Ibnu Qudamah, juzuk 7 muka surat 101. Fiqh As-Sunnah karangan As-Sayyid Sabiq, juzuk 2 muka surat 191 dan lain-lain. Biasanya ia dikemukakan selepas pengarangnya mengemukakan hadis contoh ketiga di atas. Lalu selepas itu dikatakan begini. Wa fi ra'au ayah ma ra'aitu wa fi riwayatin begitu. Wa fi ra'u ayati ma ra'aitu minhu wala wa'i minni. Ra'a minni. Wa'a minni. Ta'anil farja. Teruskan. Bermaksud, di dalam satu riwayat lain tersebut, tidak pernah aku melihat sesuatu daripadanya dan tidak pernah juga dia melihat sesuatu daripadaku. Maksud beliau, Aisyah, ialah kemaluan. Jadi sesuatu itu kemaluan lah. Begitu. Tak pernah. Teruskan. Kesimpulan hadis itu ialah Aisyah tidak pernah melihat aurat, yakni kemaluan Nabi SAW. Dan Nabi SAW juga tidak pernah melihat aurat, yakni kemaluan Aisyah. Daripada hadis-hadis seperti ini, sesetengah ulama membuat kesimpulan bahawa paling tidak hukum suami atau isteri melihat kemaluan pasangannya adalah makruh. Padahal hadis ini juga tidak sahih, malah ia satu hadis yang palsu juga. Apa yang menarik ialah boleh dikatakan kesemua pengarang yang mengemukakannya tidak mengaitkannya dengan riwayat siapa pun daripada pengarang-pengarang kitab-kitab hadis bersanad. Mereka hanya berkata wafir ra'au ayah menurut satu riwayat menurut satu riwayat lain, atau wafi lafaz menurut satu lafaz yang lain. Gitu saja disebut, gitu saja. Teruskan. Menurut Al-Albani di dalam As-Silsilatu Al-Da'ifah, juzuk 3 muka surat 137. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Abu Ashi Asy-Syaikh secara lengkap di dalam kitabnya Akhlak An-Nabi SAW seperti berikut. Jadi saya baca cepat sikit kan. An Muhammad bin Al-Qasim Al-Asadi قال حدثنا أبو كامل ابن العلاء
عن أبي صالح أراه عن ابن عباس قال قالت عائشة رضي الله عنها ما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من نسائه إلا متقنعا يرخي الثوب على رأسه وما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآه مني. Teruskan baca terjemahan. Bermaksud Aisyah berkata Rasulullah SAW tidak menentangi, yakni menyentubuhi mana-mana isterinya melainkan dalam keadaan bertutup. Baginda menutupi kepalanya dengan kain. Aku tidak pernah melihat kemaluannya dan baginda juga tidak pernah melihat kemaluanku. Lihat akhlak Nabi SAW, muka surat 251 hingga 252. Ya, ya. Setelah mengemukakannya, beliau menghukumnya sebagai hadis maudhu'. Sebabnya ialah Al-Asadi itu dikatakan pendusta oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad juga mengatakan hadis-hadisnya maudhu'. Langsung tiada nilainya. Abu Saleh pula seorang perawi daif. Nama sebenarnya ialah Badzam. Badzam. Nama sebenarnya ialah Badzam. Terus. Di dalam takhrij hadis Al-Kasyaf pula Al-Kasyaf pula Az-Zailai mengaitkan hadis itu dari riwayat Abu Ya'la di dalam musnadnya. Lihat hadis berkenaan bersama sanadnya di bawah ini. Biar saya baca. Haddatsana Mujahid bin Musa qala haddatsana Muhammad bin Al-Qasim Al-Asadi. Jadi sama juga. Sini saja bezanya. Sebab dia orang bawah sikit. Di atas ni sama. Qala haddatsana Abu Al-Ala Kamil bin Al-Ala an Abi Salih Urahu an Ibn Abbas قال قالت عائشة ما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من نسائه إلا مقنعا. Di sini مقنعا يرخي الثوب, yang tepatnya mutaqanni'an seperti tadi riwayat Abu Syekh itu. يرخي الثوب على رأسه وما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآه من تعني الفرج. Jadi maksudnya lebih kurang yang tadi juga. Teruskan baca ni. Teruskan. Ternyata hadisnya sama dengan hadis yang dikemukakan oleh Abu Asyikh tadi. Sanadnya pun sama juga. Az-Zailai berkata Ibnu Al-Jauzi telah meriwayatkannya melalui saluran riwayat Abu Ya'la itu di dalam kitabnya Al-Wafa. Kemudian Al-Zailai berkata Ad-Daraqutni meriwayatkannya Ad-Daraqutni meriwayatkannya di dalam kitabnya yang bernama Gharaib Malik. Begini. Saya baca. Haddatsana Muhammad bin Ismail ابن إسحاق الفارسي قال حدثنا محمد بن كامل بن ميمون الزيات قال حدثنا زيد بن الحسن قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة قالت ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نظر إلى فرجي قط. Terus baca terjemahannya. Bermaksud Aisyah berkata, tidak pernah aku memandang kemaluan Rasulullah SAW dan tidak pernah juga baginda memandang kemaluanku. Setelah mengemukakannya, Az-Zailai berkata Muhammad bin Kamil bin Zaid bin Hasan kedua-duanya perawi daif. Tidak benar hadis ini diriwayatkan daripada Malik dan tidak benar juga diriwayatkan daripada Az-Zuhri. Lihat takhrij Ahadith Al-Kasyaf jilid 1 pusat 458. Berdasarkan pencarian penulis di dalam Al-Maktabah Asy-Syamilah, hadis-hadis yang dikemukakan oleh Az-Zailai itu tidak ada pun di dalam kitab-kitab yang disebutnya itu. Jika kita mengandaikan ia memang ada di dalam nuskah-nuskah yang dipakai oleh Az-Zailai, tetapi juga hadis itu daif menurut penilaian Az-Zailai sendiri. Daif juga. Tapi yang saya cari tak bertemu. Tak ada. Sama ada dalam kitab Abu Ya'la tadi yang dia sebut tadi, kemudian dia sebut pula Ibnul Jauzi sebut dalam kitab-kitab ni. Semua tak ada. Kalau kita terima ada pun, mana kita kata yang kitab yang dia pakai dahulu, nuskah dia, versi dia tu ada, maka dia sendiri pun dah kata hadis itu dhaif berdasarkan penilaian dia sendiri. Teruskan. Lepas.
Hafiz Ibn Hajar. Ya, Terlepas mana. Ya, ya. Hafiz Ibn Hajar di dalam Takhrij Al-Tajzib bahkan berkata tentang Muhammad bin Al-Qasim Al-Asadi Al-Kufi yang terdapat di dalam sanadnya itu dengan sepatah katanya sahaja, iaitu kazabuh. Mereka telah mengatakan dia pendusta. Mereka tu ulama-ulama rijal hadis lah. Begitu. Jadi ulama-ulama rijal hadis kata dia ni pendusta. Jadi bukan perawi dhaif biasa ni kalau macam tu. Bukan seorang yang kata dia pendusta. Sedangkan Zainal Ain kata dhaif. Gitu je nampak macam ringan. Tidak. Kita kena tengok lagi tempat lain. Jadi ni nombor 4 saya nak orang lain pula lah baca. Siapa nak baca pula silakan. Siapa ada lagi? Hari ni tak ramai ni. Pupuk kita ni tak ramai ni. Boleh. Adik boleh baca. Siapa ni? Adik. Mau Adik. Adik. Ya. Orang perempuan ni dia berasa tergamam nak baca ni sikit sebab benda-benda macam ni kan. Padahal peserta perempuan kita pun ada. Tak apalah. Sebab apa kita belajar ilmu kan, memang kena itulah, faham-faham lah. Nak bincangkan benda ni jadi terpaksa. Teruskan Adik. Bismillah. 4 hadis yang dikemukakan sebagai contoh ketiga itulah mungkin yang terbaik dalam bab ini. Tetapi seperti telah sama-sama kita ketahui, ianya sebuah hadis yang sangat-sangat dhaif. Sebabnya ia dikatakan sangat-sangat dhaif kerana selain sanadnya dhaif, isi kandungannya juga bercanggah dengan Al-Quran dan sekian banyak hadis sahih. Teruskan. 5 hadis contoh ketiga hanya menyebut tidak pernah aku melihat kemaluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak pula tersebut di dalamnya, dan baginda juga tidak pernah melihat kemaluanku, seperti tersebut dalam hadis-hadis yang telah dibincangkan di atas tadi. Maknanya hadis-hadis yang boleh dikatakan maudhu' tadi ada sebut 2 pihak. Sedangkan hadis contoh ketiga yang kita kemukakan itu 1 pihak saja. Jadi apa cerita ni? Apa cerita? Teruskan. Ibnu Hazm di dalam kitabnya Al-Muhalla berkata, halal kepada lelaki melihat kemaluan isterinya atau hamba sahaya perempuan yang halal disetubuhinya. Mereka juga halal melihat kemaluannya. Ia langsung tidak makruh. Buktinya ialah hadis yang masyhur daripada Aisyah, Ummu Salamah dan Maimunah Ummahatul Mukminin radhiyallahu anhunna. Bahawa mereka mandi junub bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan air dari bekas yang sama. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Maimunah terdapat keterangan yang lebih sedikit, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memakai kain basahan. Sebab itulah beliau dapat menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangan ke dalam bekas air, lalu menuangkan air ke atas kemaluannya dan membasuhnya dengan tangan kirinya. Ini Ibnu Hazm faham begitu. Sama ada kita setuju ke tidak setuju itu cerita lain. Tapi bagi dia buat kesimpulan begitu. Daripada hadis Maimunah tu. Teruskan. Dengan adanya hadis ini tidak perlu dihiraukan lagi pendapat sesiapa pun. Orang jahil memanglah pelik. Setelah mereka mengharuskan persetubuhan, mereka melarang pula melihat kemaluan. Cukuplah kepada kita firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 5 dan 6, di mana Allah memerintahkan orang mukmin supaya menjaga farajnya, kemaluannya, kecuali terhadap isteri dan hamba sahaya wanitanya, kerana ia tidak tercela. Pengecualian yang tersebut di dalam firman Allah itu umum untuk melihat, menjamah dan juga menggunanya semasa persetubuhan. Pihak yang tidak bersetuju tidak mempunyai sandaran dan pegangan selain daripada hadis yang sangat lemah daripada seorang wanita yang majhul, daripada Ummul Mukminin Aisyah. Tidak pernah aku melihat kemaluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ada hadis yang lain lagi lebih teruk keadaannya daripada hadis itu. Jihad Al-Muhalla juzuk 10 muka surat 33. Teruskan. Yang ketujuh, jika hadis-hadis sangat dhaif dan maudhu' boleh dijadikan sebagai sandaran hukum hakam. Nescaya hadis di bawah ini paling jelas membatalkan semua hadis-hadis yang telah digunakan oleh sesetengah pihak untuk memakruhkan. Kalaupun tidak mengharamkan suami isteri melihat kemaluan satu sama lain, hadis di bawah ini kalau begitu boleh juga dijadikan sebagai pegangan oleh orang-orang yang mengharuskan dan membenarkannya. Jadi saya baca ni. Qala haddathana Ishaq bin Ibrahim Ad-Dabari an Abdul Razzaq an Yahya bin Al-Ala an Ibn An'um أن سعد بن مسعود الكندي قال أتى عثمان بن مظعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أستحيي أن يرى أهلي عورتي قال ولما وقد جعلك لهم لباسا وجعلهم لك لباسا قال أكره ذلك قال فإنهم يرونه مني وأراه منهم قال أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا قال أنت فمن بعدك إذن قال فلما أدبر عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عثمان بن مظعون لحيي ستير. Begitu disebut. Sila baca terjemahan dia. Bermaksud Sa'ad bin Mas'ud Al-Kindi berkata, Uthman bin Maz'un datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku benar malu auratku dilihat isteriku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali Uthman, kenapa? Bukankah Allah menjadikanmu sebagai pakaian mereka dan mereka pula dijadikannya sebagai pakaianmu? Uthman berkata, saya tidak suka begitu. Rasulullah berkata selanjutnya, mereka isteri-isteriku melihat kemaluanku dan aku juga melihat kemaluan mereka. Kata Uthman, engkau wahai Rasulullah? Jawab baginda, ya aku. Tanya Uthman lagi, engkau? Kalau begitu siapa lagi sesudahmu? Perawi berkata setelah Uthman pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Uthman bin Maz'un itu seorang yang sangat pemalu dan celingus. Hadis riwayat At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dan Abdul Razzaq dalam Al-Musannaf. Oleh kerana hadis ini tidak sahih, para ulama yang mengharuskan pasangan suami isteri melihat aurat satu sama lain tidak pernah menjadikannya sebagai hujah dan dalil mereka. Hadis ini juga sangat dhaif kerana di dalam sanadnya ada Yahya bin Al-A'la, seorang perawi matruk. Di dalam sanadnya juga ada Ibnu An'um, iaitu Abdul Rahman bin Ziyad bin An'um, seorang perawi dhaif. Okey, teruskan. Yang ke-8, Ibnu Qudamah di dalam Mughninya, di dalam Al-Mughninya, sebelum menulis wa yukrahu an-nazaru ila al-farji, dan makruh melihat kemaluan, dan sebelum mengemukakan hadis-hadis Aisyah yang sangat dhaif dan maudhu' itu sebagai dalil bagi orang yang menghukumnya makruh, telah terlebih dahulu mengemukakan pendapat yang lebih kuat kerana ada sokongan daripada Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Kata beliau sebelum itu, faslun yubahu likulli wahidin minaz zawjainin an-nazaru ila jami'i badani sahibihi wa lamsuhu. Pasal, diharuskan kepada setiap orang daripada pasangan suami isteri melihat dan menjamah semua tubuh pasangannya. Setelah membuat tajuk ini, Ibnu Qudamah berkata, dan diharuskan kepada setiap orang daripada pasangan suami isteri melihat dan menjamah semua tubuh pasangannya termasuk kemaluan. Dalilnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Bahas bin Hakim daripada ayahnya, daripada datuknya Muawiyah bin Haidah Al-Kushairi. Kata beliau, ya Rasulullah, auratuna ma na'ti minha wa ma nazar. Qala ihfaz aurataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuka. Qala qultu
Ya Rasulullah, ara'aita in kana al-qawmu ba'duhum fi ba'din. Qala, in istata'ta alla turiyaha ahadan, fala turiyannaha. Qultu ya Rasulullah, fa in kana ahaduna khaliyan. Qala, fallahu ahaqqu an yustahya minhu minan nas. Bermaksud, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aurat kita, daripada siapakah kita perlu menjaganya, menutupnya, dan daripada siapakah pula kita tidak perlu menjaganya? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, jagalah auratmu kecuali terhadap isterimu atau hamba sahaya yang dimilikimu. Kata perawi Muawiyah bin Haidah, aku bertanya lagi, bagaimana kalau orang dalam keadaan bersesak-sesak? Jawab baginda, jika engkau mampu tidak menampakkannya kepada orang, maka janganlah sekali-kali engkau menampakkannya, mendedahkannya. Aku terus bertanya, kalau kita bersendirian, bagaimana? Jawab baginda, Allah lebih patut dimalui berbanding manusia. Hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ahmad, Al-Hakim dan lain-lain. Kata Ibnu Qudamah seterusnya, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan beliau berkata ia adalah hadis hasan. Oleh kerana pasangan suami isteri boleh bersedap-sedapan dengan kemaluan, maka haruslah juga melihatnya dan menjamahnya seperti bahagian-bahagian badan yang lain. Lihat Al-Mudi juzuk 7 surat 100 hingga 101. Jadi gitulah perbincangannya, kira-kira selesai lah tu. Usul yang ke-59. Dan seperti saya telah sebut dah tadi, jangan lupa baca juga usul yang ke-58 sebab ia saling berkait. Saling berkait. Jadi kesimpulannya begitulah. Kalau saya tak setujulah dengan orang yang mengatakan makruh. Walaupun ya kita tahu ada orang yang mengatakan makruh, tapi kita setelah melihat alasan-alasan bagi hukum makruh itu tak lari daripada hadis-hadis yang kita bincang tadi. Dan hadis-hadis itu tidak layak sebenarnya untuk dijadikan sandaran ataupun rujukan dalam bab hukum. Jadi kalau kita nak kata makruh tu hukum juga. Sebab apa? Sebab ia bercanggah dengan hadis-hadis ni yang lebih sahih. Berapa banyak lagi hadis-hadis, dan begitu juga Al-Quran tadi dengan jelas sebut furuj walladzina hum li furujihim hafizun. Furuj itu makna kemaluan lah. Jaga apa? Jaga apa? Jaga daripada dilihat. Kan orang lain kita tak boleh dedahkan. Tak boleh kita guna di tempat yang diharamkan. Itu maksudnya. Jadi boleh. Harus. Jadi mungkin orang kata, kalau Nabi SAW buat tentulah yang itu lebih baik. Tapi kita tak boleh jadikan dalil. Satu pun tak ada hadis yang sahih. Kalau kita andaikan, sahih lah. Maka masih belum pasti lagi dari segi dalil dia. Mungkin ia hanya khusus untuk Nabi SAW. Mungkin. Untuk semua orang tidak. Kalau kita kata untuk semua orang, macam mana dengan hadis-hadis yang lain? Dengan ayat tadi. Dan kita rasa tidak sesuai. Nabi SAW pun nak tinggal ayat Quran, nak tinggal hadis-hadisnya yang sahih. Jadi sehingga kita nak kata Nabi itu mengamalkan yang maudhu' tadi ataupun yang dhaif sangat tadi, itu tidak sesuai, tidak munasabah. Tidak munasabah. Jadi yang lebih kuatnya ialah semua itu harus boleh. Boleh. Begitulah. Terpulang kepada masing-masing orang. Macam mana cara. Begitu. Namun yang kita nak ceritanya sehingga kita boleh buat usul tu, baru saya cerita sedikit baru tu. Kalau nak cerita banyak lagi. Kalau nak cerita ni, ni yang saya buat di sini, catatan ini, cuba tengok ni. Sini. Ni. Banyak lagi. Sebab tu kita buat usul. Ada hadis. Apabila seseorang daripada kamu mendatangi ahlinya, maka hendaklah dia bertutup sedapat mungkin. Jangan dia bertelanjang seperti telanjangnya unta. Ini hadis riwayat Ibnu Majah Tabarani. Dan banyak lagi. Semua tak lepas daripada masalah. Masalahnya bukan sikit-sikit. Bukan ringan-ringan. Berat. Banyak. Ni.
Ini kita sudah bincang dah sebelum ni. Iyyakum wat-ta'arri. Elaklah daripada bertelanjang. Kerana bersama kamu ada orang yang tidak berpisah dengan kamu kecuali pada ketika buang air dan pada ketika seseorang itu mendatangi isterinya. Itu baru dia pisah, baru dia tidak ada. Jadi apa kena mengena dengan larangan bertelanjang di sini? Kalau tidak bertelanjang boleh tak pergi, dia lari juga. Tak ada kena mengena tu di situ. Lepas tu kalau kita tengok di sini, tetapi ini pun tidak sahih. Bahkan Ibnu Umar berkata yang aulanya ialah melihat, boleh melihat supaya lebih mencapai maksud seronok tu, maksud kelazatan itu. Dia sebut begitu. Tetapi lam ajidhu, di ulama mengatakan kita tidak temui sanad dia. Tetapi ada di dalam kitab itulah. Kalau dalam kitab-kitab fiqh ke apa, mazhab Malik, mazhab Hanafi apa, memang sangat terbuka dalam perkara ni. Ini hadis-hadis umpama ni banyak lagi. Tapi tidak ada satu pun yang sahih. Bahkan kebanyakannya maudhu'. Paling baik pun ia adalah dhaif sangat. Bila begitu tak boleh dijadikan sandaran hukum lah. Jadi orang yang kata makruh, dia pun tidak kata makruh. Itu makruh tahrimi dah. Makruh tanzihi sahaja. Makruh tanzihi sahaja. Sebab apa? Sebab dia ambil kira riwayat tadi. Sedangkan riwayat tadi langsung tak boleh nak ambil kira. Tak boleh dia pakai langsung. Tak boleh dibuat dalil. Begitu panjang lah. Banyak lagi ni sini ni. Ini dalam catatan kita. Jadi perawi-perawi dia tu sangat-sangat bermasalah. Jangan lupalah kena baca bersama dengan usul ke-58 sebelum ini. Boleh begitu? Saya rasa setakat itulah dulu untuk hari ini. Wallahu a'lam. Kalau ada nak kemusykilan ke ataupun nak tokok tambah di sana sini, mungkin boleh, insyaAllah. Silakan. Terbuka untuk kuliah pertama tadi dan juga kuliah baru sekejap. Silakan. Ada apa-apa? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tanya pada kuliah pertama tadi. Ya. Berkenaan dengan ridak yang dipeluk oleh Ibnu Abbas. Abu Hurairah. Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah. Abu Hurairah. Ada terjemahan ataupun Ustaz dia terjemah ridak tu ridak selendang. Betul? Selendang ke selimut? Ridak situ. Selimut. Selimut. Bukan. Sekarang ni orang duduk pakai kan? Letak atas bahu tu selendang. Skeping gitu jadi macam fashion pula. Itu tak ada. Bukan begitu. Bukan. Lagi betul tu. Yang ihram bukan ihram atas tu ridak ke? Ridak. Atas tu. Ridak ke? Ridak lah tu. Kan besar kan tu, besar tu. Bukannya skeping letak atas sebelah bahu gitu kan. Baik. Terima kasih. Ada lagi yang lain, silakan. Assalamualaikum. Apa yang kita boleh rujuk sebagai dua-dua ni sebagai ridak ya? Kain ihram atas tu dengan yang macam selendang juga tu ya? Macam mana tu? Maknanya kita boleh rujuk dua-dua kain ni sebagai kira macam ridak lah. Yang mana tu? Yang kalau saya faham tadi, kain ihram yang sebelah atas tu dengan yang macam selendang tu. Tak, yang selendang tu bukan, itu dipanggil wishah. Oh, okey. Faham. Jadi orang duduk guna, orang duduk anggap ridak yang tu silap sebenarnya. Yang macam raja pakai kan? Sini, skeping sini, melintang sini. Itu wishah. Lain. Faham lah. Boleh. Ya. Bukan mana? Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya
isu di luar perbincangan kita hari ni boleh ke? Kalau boleh di sekitar yang kita bincang hari ni lah seboleh-bolehnya. Kalau tak ada baru kita pergi keluar. Jadi Makanya itu dulu. okey. Okey, tak apa. Silakan. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsyad nak tanya Maulana mengenai hadis yang pertama tadi tu, Bukhari. Mengenai amalan yang Rasulullah SAW buat di peluk Ibn Abbas tu. Adakah perbuatan tu boleh kita amalkan sekarang, terutama sekali bagi yang mengajar murid-murid lah, cikgu kepada anak murid dia mengamalkan benda macam tu, kata kadang-kala lah, sekali-sekala macam tu. Satu lagi dengan ayah dengan anak, macam mana tu Maulana? Boleh tak kita buat macam tu sekali, atau dengan cucu ke? Minta Maulana perjelaskan, insyaAllah. Assalamualaikum. Memang boleh sangat lah. Memang sepatutnya begitulah. Itu lebih menampakkan kemesraan kan. Anak-anak, cucu ke siapa ke murid ke, dia rasa lebih mesra dengan cara begitu. Elok sangatlah. Nabi SAW buat tu bukan khusus untuk dia, bahkan dia ajar untuk orang-orang lain juga. Bahkan ketika kita bertemu setelah lama tidak bertemu, itu pun ada sunnahnya juga. Memang begitu Nabi SAW buat. Dan kalau kita dah tahu dah kapan itu, kecuali ada unsur yang tidak baik lah, ada unsur nafsu apa, itu lain lah ceritanya kan. Kalau tidak ada itu, semata-mata kerana kasih sayang, kerana rasa berbesar hati dengannya, itu memang boleh saja, memang itulah tempatnya. Memang itulah. Memang boleh. Ya. Ada lagi yang lain, silakan. Assalamualaikum Maulana. Tadi dalam kuliah pertama Maulana ada bagi tahu tentang tafsir, buku tafsir makruh kan. Yang itu ada jual ke Maulana? Dan yang keduanya nak tanya, nanti daurah sepanjang Ramadan itu ada tak yang kami jauh-jauh ni boleh ikuti secara online tak? Boleh. InsyaAllah akan ada online. Nanti boleh ada live. Boleh daftar nantilah Maulana. Kalau yang itu tak perlu. Kalau yang duduk di situ, makan, minum, tinggal di situ, barulah kena daftar. Kalau yang ikut secara online, live itu tak perlu. Ataupun yang pergi pada masa-masa tertentu sahaja, bukan duduk situ lah, bukan tinggal di situ sepanjang bulan puasa, itu tak perlu daftar. Kemudian makruh tu memang saya sudah siap buat. Cadar sayanya insyaAllah suatu hari nanti kita nak buat satu kitab tafsir dan itu menjadi sebahagian kandungannya. Tapi sekarang ni tak jadi lagi lah, walaupun siap dah. Jadi dalam masa 2 tahun saya mengajar sudah siap dah. Siap. Sekarang ni dah ada lah. Kalau nak dapat tu boleh hubungi anak saya lah, Muawiyah, Ustaz Muawiyah. Baik, jazakallah khair Maulana. Dia bahagian photostat, bahagian ini semua. Tanya dia lah. InsyaAllah. Nanti kalau yang datang nak nak duduk iktikaf apa di Darul Kausar tu secara tetap, nak ikuti sepenuhnya kelas tu, akan ada lah disediakan itu. Buku tu juga akan ada, insyaAllah. Ada lagi yang lain, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Siapa? Izzuddin. Izzuddin. Atau Maulana ada sebut ke masa kelas pertama tu tentang kuni tu. Dia ada beza ke kalau kitab kuni, sebab saya pernah tengok kitab kuni yang ditulis sebelum-sebelum ni, dia ada beza ke dengan kitab Asma'ur Rijal? Dia lebih kurang. Kitab apa? Kuni. Kani ya. Kuna. Kuna. Kuna bukan kuni, kuna. Kuna.
Ia sebahagian daripada kitab rijal. Kitab rijal tu ada banyak macam-macam. Jadi rijal tu ada rijal yang mudallisin, ada rijal du'afa, ada rijal thiqat, ada rijal kuna dan alqab, macam-macam pula. Ada mubhamat, itu semua cabang-cabang ilmu rijal. Maknanya orang yang mahir dalam ilmu rijal, dia kena baca semua buku gitu. Al-kuna wal alqab tu makna kunyah. Seseorang perawi itu. Apa kunyah dia? Misalnya Sulaiman. Sulaiman. Apa laqab dia? Al-kuna wal alqab. Laqab dia. Jadi laqabnya A'mash. Az-Zuhri. Apa nama sebenarnya? Nama sebenarnya Ibnu Syihab. Itu kunanya. Itu kunyah dia. Jadi kena tahulah nama-nama yang samar macam tadi. Maula li Aisyah. Maulatil li Aisyah. Siapa maula li Aisyah? Jadi ulama ada buat kajian secara berasingan. Setakat mana mereka boleh cari, mereka cari. Tapi macam tadi, cari macam mana tak bertemu. Itu masalahnya. Kalau bertemu di tempat lain boleh tahanlah. Maulatil li Aisyah tadi. Masalahnya tak bertemu di mana-mana. Tak ada siapa pun yang tahu siapa. Jadi tetaplah ia majhul. Bila majhul, situlah kita dapat katakan bahawa hadis ini dhaif apa semua. Jadi itu dia banyak pecahan pula. Bahagian pula. Macam Ibnu Hibban dia tulis Kitabus Thiqat. Ini perawi-perawi thiqah saja yang dia kumpulkan di dalam kitab dia. Atau Kitabud Du'afa macam Ibnu Adi tulis itu khusus untuk perawi-perawi dhaif saja. Gitulah maknanya berbeza-beza lah kitab. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Satu lagi Maulana. Apa ni tentang tafsir Quran secara makro tu yang nak buat ni. Adakah kitab yang baru ni sama dengan yang kitab yang Maulana tunjuk masa dulu tu, yang makro yang dah siap tu, ataupun yang terbaru? Ataupun satu lagi, boleh tak nak dapat nota buku kitab tu, maksudnya nota dah masa sebelum nak kuliah sekejap lagi, ataupun nak daurah sekejap lagi. Itu aja Maulana. Terima kasih. Sepatutnya kalau nak ikut dia kena ada, itulah, itu lebih baik sebenarnya. Yang masa Arsyad mari ke rumah saya gitu ke? Yang saya tunjuk. Ya, ada Maulana ada tunjuk tu lagi. Yang tu lah. Yang tu belum cetak lagi tapi dalam bentuk photostat gitu lah. Nak dapat tu. Boleh dapat, boleh tanya anak saya lah, Muawiyah. Hubungi dia. Dia ada dalam grup kita ni pun dia ada. InsyaAllah. Terima kasih Maulana. Ada lagi yang lain? Silakan. Tak ada. Maulana, satu lagi nak kepastian. Tadi ada dalam huraian perbincangan pertama tadi yang mengatakan dihamparkan semut tu kemudian didakapnya semula. Ada Maulana sebut tadi, dia kata maksudnya ketika itu dia tidak berbaju lah kan. Maka adakah dalam riwayat lain. Okey, baik. Soalan saya ni, adakah dibolehkan kita untuk menuntut ilmu-ilmu agama ini dalam keadaan tidak pakai baju? Boleh. Memang boleh. Zaman sahabat dulu ramai macam tu. Ramai. Sebab mereka susah-susah kan. Jadi baju tu tak ada. Selimut itu jadi menjadi pengganti bajunya. Jadi itu satu peluang lah. Tiba-tiba Nabi kata begitu. Jadi bila Nabi kata begitu ada tu, dia dapat tahu daripada Allah tu. Keberkatan tu. Jadi kalau orang buat terus pada masa tu memang jadilah. Itulah sebab Abu Hurairah ni jadi ingatan dia kuat tu luar biasa tu. Mana dengan berkat doa Rasulullah SAW juga. Itu peristiwanya. Dan peristiwa tu ada kait dengan dakap ke dada tu. Kan apa-apa benda kan kalau kita sayang kan kita dakap. Kita dakap ke dada. Quran ke apa kita dakap ke dada kita. Dia ada makna semua. Ada kesan aku. Itulah yang saya kemukakan riwayat tadi tu sebab dia berkait dengan dakap tu.
Dakap ni tidak semestinya orang. Jadi dakap selimut yang Nabi kata sesiapa buka kain dia pada masa ni sebelum aku habis cakap aku. Lepas tu dia ambil balik, dakap. Jadi itulah yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Jadi sebagaimana Ibnu Abbas pun dengan berkat doa Nabi SAW juga, Abu Hurairah pun begitu juga. Ini contoh hidup lah. Contoh hidup. Hasil keberkatan. Jadi yang tidak kata tak ada baju tu dalam riwayat tadi tak ada, tapi dalam Bukhari juga riwayat lain ada sebut tu. Dia kata saya tak ada baju yang lain selain daripada itu, tapi dia boleh buka lah sebab kain bahagian bawah tu ada lagi. Cepat-cepat dia buka bila Nabi kata begitu. Maksudnya kalau kita hari ni sekadar kain pelekat saja, boleh lah gitu Boleh, cuma jadi pelik lah, orang nampak susah sangat kan, sebab kita ni agak mewah dah. Sekarang ni agak senang. Jadi pelik lah kan. Boleh, tidak jadi masalah. Nabi SAW tak pernah buat peraturan, mesti kena uniform begini-begini, tak ada baju tak boleh masuk kelas. Tak pernah macam tu. Sebab itu benda luar tu, benda sampingan tu, bukan benda utama tu untuk dapat ilmu. Sebab itu dalam kelas Nabi ni macam-macam, ada yang tak berbaju pun ada. Sebab susah. Kerana kesusahan pada masa itu. Baik, jazakallah khair Maulana. Ada lagi yang lain, silakan. Maulana, mengenai dakap tu, kalau kita mengaji ilmu dengan ustaz-ustaz mana ke, kalau ada kitab sekali, kita bawa sekali macam nota ke, maka amalan dakap tu maksudnya ikut sunnah macam mana Maulana cakap tadi. Satu lagi, kalau tak bawa nota tu macam mana Maulana? Kita boleh letak kain ke apa ke sebagai pengganti. Macam mana? Boleh kita buat macam tu? Maksud kain macam mana kain? Masuk sapu tangan ke apa ke dan kita ganti sebagai dakap lah selepas tu. Wallahualam. Jadi tidak ada, itu khusus dengan doa Nabi pada ketika tu. Tidak. Orang lain tak perlu buat begitu. Tapi tanda sayang, kasih kita nak pegang Quran dakap di dada itu cerita lain. Bukanlah sebagai suatu sunnah kita buat itu, tak ada begitu. Itu khusus dengan peristiwa tu saja. Masa peristiwa tu saja. Okey. Terima kasih. Tadi Hardi nak tanya tadi. Atau ada lagi yang berkenaan dengan pelajaran kita tadi? Kalau ada, kita utamakan yang tu dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Aurat tadi berkenaan dengan boleh buka baju tadi. Kita kalau baca kitab Fiqh Syafi'i tu, dia kata pendapat muktamad dalam Fiqh Syafi'i, aurat lelaki badan pun kena tutup juga, betul lah? Badan pun kena tidak termasuk. Antara pusat dan lutut je. Terpusat. Baik. Tapi kalau tutup itu lebih tertutup lebih baik kan? Ya betul. Ada kata pandangan muktamad Syafi'i. Mana kena tutup? Apa sebab tu? Aurat ke? Macam mana? Badan saja, macam badan dengan tu kena tutup juga. Tidak. Ada lagi yang lain? Hardi tadi panjang ke tidak tu soalan tu? Dia Maulana. Ya. Pendek je soalan dia. Saya semalam ada berbincang lah. Ya. Wirid yang Rasulullah ajar dalam Kutubus Sittah ni, dengan wirid yang imam-imam duk buat dekat surah ni lah. Saya dengan sahabat. Jadi sahabat saya dia kata boleh je kita nak amal hak imam duk buat ni, macam Allahumma tassalam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam, hak panjang tu kan. Atas dasar keluasan fiqh dia pergi pada benda tu. Boleh ke Maulana? Memanglah boleh secara umumnya, tapi kalau menimbulkan kekeliruan dan
kita sampai begitu sekali tetap baca tu. Sepatutnya yang Nabi ajar lah, itulah yang mengelirukan. Jadi sesoalan yang kita pegang kemas dengan benda tu macam lah daripada sumber yang kuat. Padahalnya kalau dalam kitab hadis dia sebut benda tu tak ada, dia ringkas je. Sepatutnya yang lebih baiknya begitulah. Bagi kita orang yang belajar hadis ini, ringkas pun itu lebih baik, tidak banyak pun lebih baik kalau mengikut sunnah, lebih bernilai. Kita tengok dalam dunia biasa ni pun tak mesti lebih sesuatu tu kerana kuantitinya. Lebih banyak orang kira dari segi kualiti dia tu, walaupun sedikit. Itulah yang kita tengok. Tapi masyarakat kita ni kadang-kadang dia dah biasa begitu, terbawa-bawa dah dengan cara tu, jadi mudah-mudah. Jadi buat yang dia ajar oleh orang lain tak tahu siapa, daripada mana sumber tak tahu. Macam pegang tu macam yang Nabi ajar, macam ajaran Quran, begitu. Itu masalahnya. Orang-orang yang belajar hadis ni dia tekan benda-benda begitu. Orang-orang kita oleh kerana pengajian, sistem pengajian tempat kita ni, dia cara kefahaman, cara hadis ni dia kurang. Sebab itu dia jadi banyak pergi kepada fiqh tadi tu. Banyak pergi kepada fiqh. Gitulah. Dia bukan perkara tu saja, benda-benda lain pun. Misalnya kita kata janggut, cukur janggut. Dia pergi kepada fiqh. Kalau kita tanya Nabi pernah ke cukur, walaupun sekali. Mungkin dia tidak tahu, orang yang belajar hadis juga tahu kan. Tapi kalau dia tahu pun, dia kata dari segi keluasan fiqh. Itu masalah. Kalau dari segi rupa paras begitu pun kita perlu jaga sepatutnya. Apa lagi zikir-zikir yang mana Nabi tegur. Nabi tegur sikit pun. Sahabat tu kata wabi nabiyyikal ladzi wabi rasulikal ladzi arsalta. Tak boleh. Wabi nabiyyikal ladzi arsalta. Dia tegur. Maknanya penting benda-benda tu. Penting benda-benda tu. Kalau kita fikir dari segi logik pun, begitu juga kalau doktor kata makan sebanyak ni. Kita makan sebanyak tu. Jangan kita fikir dah benda ni vitamin, bagus makan banyak lah. Tak boleh begitu. Walaupun vitamin pun dia kena makan 2 kali sehari, berapa biji sehari, begitu. Begitu juga bila Nabi kata begitu, dia maknanya itulah yang perlu dijaga. Bila kita tokok tambah, sesoalannya orang lain ni sama pula dengan Nabi. Begitu ke? Itu dia takut gitu. Pergi ke situ. Dari segi makna dia tu okey, tak ada apa. Boleh tahan, boleh lah juga. Setengah-setengah tu jadi teruk makna dia. Tak sesuai. Mana kita tahu kita orang biasa. Sebab itu lebih selamat kalau kita ambil yang betul-betul sahih. Yang betul-betul ada di dalam kitab-kitab yang diakui oleh ulama. Itu lebih selamat lah dari sudut tu. Maksudnya Maulana, ramailah ulama-ulama fiqh ni membenarkan benda-benda tokok tambah dalam amalan-amalan Rasulullah ni. Memang. Tengok tadi lah macam makruh tadi. Dia cuba ambil umum hadis begitu. Padahal kalau kita teliti betul setiap hadis tu tak boleh nak buat hujah tu. Tapi dia pergi kepada fiqh. Dia pergi kepada cara orang fiqh begitulah. Dia padahal dia lupa dah. Semua terima kalau bab hukum dia kena hasan paling tidak atau sahih. Kalau dhaif pun dhaif tidak kuat. Dhaif tidak, dhaif sangat. Kalau tidak tak boleh. Tapi kadang-kadang dia hanyut begitu. Dengan sebab itu kita bila belajar Quran dengan sunnah ni, kita nak baliklah kepada yang asal tu, mana-mana yang kurang, elok, tak licin, kita nak licin lah. Gitu maksudnya. Setengah-setengah tu tidaklah kesalahannya besar, tidaklah sampai bid'ah. Tapi ada juga yang sampai, berapa banyak yang bid'ah. Sampai jadi bid'ah. Pun dia tak kisah juga. Ada dasar khilaf kononnya. Itu jadi banyak bermudah-mudah lah. Itu yang kita tak mahu sebenarnya. Sebab saya ada bagi tahu dia, kita cuma nak mempertahankan keaslian amalan-amalan Rasulullah tu. Tapi dia kata kalau tengok dari segi ulama-ulama fiqh, dia tak ada masalah dengan benda-benda tu. Jadi masalah kat sininya
ibarat macam ulama hadis ni dia kira macam orang Kelantan panggil tok sekung dengan ulama fiqh dari segi amalan tu. Memang betul ada kebenarannya, betul. Tapi kalau kita tengok mana lebih baik? Sekarang ni orang kata vitamin kan tak? Ni satu biji pil ni, vitamin ni sama dengan berapa biji buah limau ni dalam ni dia ambil. Ekstrak dia tu ambil. Tapi kalau kita tanya kaji yang sebenar, mana baik? Yang manusia buat tu dengan Allah buat. Buah limau betul. Yang Allah buat. Semua akan akui yang tu yang lebih baik. Cuma yang ni mungkin kalau kita boleh terima kepada orang-orang yang bermasalah. Dalam keadaan darurat, boleh. Dalam keadaan biasa dia sihat, tak perlulah pakai vitamin tu, pakailah yang asli, yang asal yang Tuhan buat. Itu dari segi logik pun begitu. Macam akidah kan, ilmu kalam itu. Imam Ghazali sendiri pun sebut. Itu diperlukan oleh orang sakit. Jadi kalau tidak sakit, tak perlulah. Macam ubat lah. Memang ubat tu bagus. Tapi bagus ketika mana, untuk siapa? Bukan untuk semua orang. Begitu. Jadi ini pun sama juga. Kita ni sihat secara umum, tak ada apa. Bukan teruk sangat. Jadi kita ikut dari yang asal tu. Itu lebih selamat, lebih baik. Daripada yang manusia buat. Manusia buat tu macam pil tu lah. Macam vitamin, pil, ubat. Itu manusia buat. Kalau ada ubat yang asli, lebih baik lagi. Tak ada kesan sampingan, tak ada apa. Itu lebih baik. Macam ni dia ada kesan sampingnya itu. Itu yang tak tahannya. Tapi orang-orang fiqh, orang-orang tasawuf, kadang-kadang dia mudah-mudah benda macam ni. Sebab tu jadi kadang-kadang bila kita cerita, hadis ni dia jadi kerah, jadi payah. Dah banyak lah tu kena tu. Jadi susah lah, macam orang dah biasa macam makan vitamin kan. Kalau dia tak pakai jadi letih. Asalnya tidak begitu, tak perlu sampai begitu. Tapi dah biasa gitu. Itu akibatnya kesan buruk lah tu. Kesan buruk lah tu. Itu yang ulama-ulama hadis dia nak jaga benda-benda macam tu. Secara ringkas lah kesimpulan. Rasanya setakat itulah dulu kita untuk hari ni ya. Wallahu a'lam. Terima kasih Maulana. Waalaikumsalam. Ya. Sama-sama. Setakat itulah dulu ya. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillah. Subhanakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.